Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulunal jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati sekalian, saya tadi membacakan sepotong ayat daripada surah Al-Ghafir ayat 60. Yang maknanya, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombong diri daripada menyembahku akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang sangat hina. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita, bertemu lagi kita dalam siaran Titisan Embun pagi ini. Hari ini, pagi yang 133, tuan-tuan. Ingatan saya, kalau saya lupa, maafkan. Ingatan saya sudah masuk hari yang ke-133. Artinya 133 pagi kita bersiaran. Artinya 133 tajuk sudah kita perkatakan. Artinya 133 kepahaman kita sedikit tentang agama telah masuk dalam kepala, turun dalam hati, dan ada kekuatan untuk kita mengamalkan, insya-Allah. Artinya sudah 133 kali kita mendengar dan menyebarkan kepada anak isteri, menyebarkan kepada suami, kepada teman-teman, rakan sejawat, menyebarkan metode apa yang kita belajar pada pagi ini, apa kita dengar pagi ini. Mungkin tidak belajar, mungkin kita dengar pagi ini. Kita sebarkan kepada teman-teman sepejabat, teman-teman sekilang, teman-teman setaman, teman-teman seperguruan, tuan-tuan, semua sekali, teman-teman sepermainan, teman-teman sepemancingan, teman-teman bowlingan, teman-teman segolfan, pemain golf dan sebagainya. Tuan-tuan, marilah kita sama-sama sebar menyebar di antara kita. Balighu anni walau ayah. Sebarkanlah walaupun satu ayat. Sebarkan. Kalau tiap-tiap orang menyebarkan, tuan-tuan, bayangkan tuan, tiap-tiap orang yang mendengar. Pagi ini saya terlalu yakin, selain daripada saya yang berdepan dengan tuan-tuan, ramai lagi yang membuat online pada pagi ini. Live, FB Live, page online pada ini. Jadi tuan-tuan dan puan, pilihlah, pergilah kepada mana-mana pun, tuan-tuan dan puan. Asalkan pagi ini jangan terus tidur lena. Asalkan jaga pagi ini terus melayan mimpi, tak bangun-bangun lagi. Jam saya sudah menunjukkan pukul 7 minit sekarang ini. Takut-takut kita masih lagi dilamun dengan mimpi-mimpi. Masih lagi dioleh oleh tilam-tilam yang lembut, yang empuk. Masih lagi kita berada di bantal-bantal kiri dan kanan, bantal golek kita. Tuan-tuan dan puan, ingatlah, kita akan mati. Ingatlah, kita akan mati. Ingatlah, tidak selamanya saudara bergolek di bantal itu, di tilam yang empuk itu, terus bergolek seperti itu sampai waktunya bangun, makan pergi kerja dan balik semula ke rumah, tengok TV dan tidur. Bukan itu, tuan-tuan. Tilam yang empuk itu, bantal yang empuk itu, selimut yang begitu sedap memanaskan kita itu, mungkin tak ada lagi petang ini, makin tak ada lagi. Mungkin tak ada lagi, tuan-tuan. Isteri yang membaca kopi, dengar kita bunyi sudu itu. Keting. Sudu tak didengar lagi. Bancuhan kopi tak masuk lagi dalam perut kita. Gambaran isi yang sedang keting, buatkan kopi pekat kepada kita. Tak ada lagi pada petangnya, pada besoknya. Kita cuba bayangkan. Baju yang isteri kita sediakan untuk dipakai untuk ke pejabat pagi ini, dengan seluar kita, termasuk seluar dalam kita, cantik di atas tempat tidur, di atas katil. Besok, tuan-tuan, baju itu tidak ada. Kita pakai baju 3 lapis. Tak berjahit baju itu, tuan-tuan, tak berjahit. Tak tahu di mana depan, tak tahu di mana belakang, tak tahu di mana atas, tak tahu di bawah, tak berjahit. 3 lembar. Putih, biasanya putih, tuan-tuan.
Itulah namanya kain kafan. Itulah namanya kain kafan. Para penonton yang hormati sekalian, saudara, seluruhnya akan dikafankan. Tinggallah baju-baju yang berjenama yang kita beli di Itali. Tinggallah baju-baju yang bernama kita pergi sale di Paris tu, tuan-tuan, sale di Paris. Tinggallah baju-baju yang bernama kita beli di Oxford Street di London. Tinggallah baju-baju yang berjenama kita beli, tuan-tuan, di kedai-kedai yang hebat-hebat di Melbourne, Australia. Saudara, kita akan pakai 3 lembar baju, tidak berjahit, warna putih. Itulah yang dibungkuskan kita. Itulah yang dikafankan kita. Saudara, pagi nanti kita mandi. Kita mandi, alhamdulillah, kita mandi seronok. Mandi, buka shower. Tuan-tuan, pakai heater. Alhamdulillah, seronok kita. Lama kita sabun, shampoo, habis body wash, shampoo lagi, tuan-tuan, shampoo rambut lain, shampoo badan lain, tuan-tuan. Tetapi akan sampai masanya, tuan-tuan tak ada pilihan. Kalau dimandikan dengan sabun cak kapak lah. Kalau dibandingkan dengan Lux lah. Kalau dibandingkan dengan Palmolive lah. Gitulah, tuan-tuan. Tak ada pilihan. Selama ni kita gosok badan kita daripada atas sampai ke bawah, kita gosok. Kali ini tidak ada daya upaya, tuan-tuan. Tidak ada upaya. Digosokkan kepada kita. Diangkat tangan kita, ketiak kita yang dah kaku itu. Digosok ketiak kita. Tak ada rasa geli lagi, tuan-tuan. Tak ada rasa geli dah. Geli-geleman dah tak ada lagi lah. Sampai kepada kaki, tuan-tuan. Dia asah, tuan-tuan. Dia asah kaki kita. Tapak-tapak kaki kita, tuan-tuan. Tapak-tapak kaki kita. Dia scrape tapak kaki kita tu. Tak rasa apa, tuan-tuan. Tak ada geli lagi dah. Alhamdulillah. Lepas itu, tuan-tuan, kita dibawa ke masjid. Kalau kita masjid, kalau tuan-tuan yang selalu berpergian kepada masjid, tuan-tuan memakmurkan masjid, tuan-tuan melangkahkan masjid dengan 2 kaki biasanya. Tapi entah hari ini, entah besok, entah lusa. Tuan-tuan tahu berapa kaki masuk masjid? Sekurang-kurangnya 4 di depan dan 4 di belakang. Hujung sebelah kanan 2 kaki, hujung di sebelah kiri 2 kaki. Di belakang, hujung di belakang 2 kaki, hujung di sebelah kanan di kiri pun 2 kaki. 8 kaki, tuan-tuan, 8 kaki masuk masjid. Usung kita. Waktu itu bukan namanya jalan, bukan jalan. Bukan Hasan Ali sedang berjalan memasuki ruang masjid. Hasan Ali sedang masuk ke ruang masjid. Hasan Ali sedang bergegas datang ke masjid. Hasan Ali duduk di barisan hadapan dalam masjid. Tapi besok, lusa atau tulat, kita datang dengan 8 kaki. Kita diletakkan, tak ada pilihan. Kalau saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf 4, kita ada pilihan. Kali ini kita diletakkan di hadapan. Saudara suka tak suka diletakkan di hadapan. Malu tak malu diletakkan di hadapan. Kecewa tak kecewa diletakkan di hadapan. Menyesal tak menyesal diletakkan di hadapan. Yang berdosa penuh dengan dosa diletakkan di hadapan. Tuan-tuan, isteri dan anak menangis di belakang di sana. Melihat kita diletakkan di hadapan untuk disalatkan. Selama ini tuan-tuan bersalat. Usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sajaku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah. Tapi selepas ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tulat, orang yang menyembahyangkan kita, kita tidak bersembahyang. Orang yang mengusallikan kita, kita tidak menyebut usalli itu. Untuk menyegerakan kita dikuburkan sunat, menyegerakannya. Tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada i'tidal, tak ada. Tak ada tasyahud awal, tak ada tasyahud akhir, tak ada. Tak ada doa iftitah, tak ada. Tak ada subhana rabbil ala wa bihamdihi, subhana rabbil ala wa bihamdihi, tak ada.
Tak ada subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Tak ada. Tak ada rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tak ada. Habis kita diusung keluar. Kereta jenazah sedang menunggu. Kereta Mercedes tak ada di situ. BMW Sports tak ada di situ. Maserati tak ada dekat situ. Tuan-tuan, tak ada. Lamborghini tak ada dekat situ. Tak ada, tuan-tuan. Yang ada ialah kereta jenazah. Tulis tepi tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah mereka, daripada Allah mereka datang, kepada Allah mereka pergi. Itu saja. Kiri kanan kereta itu tulis perkataan bukan Hasan Ali, bukan Datuk Dr. Hasan Ali, bukan Tun Dr. Hasan Ali, bukan Tan Sri Hasan Ali, bukan. Ditulis di situ, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, sampai di perkuburan, dikeluarkan daripada kereta jenazah, diusung. Sebab itu kita hendak anak-anak kita yang melakukan semuanya, supaya ada penghormatan diberikan kepada jenazah ibu atau ayah. Penghormatan bagaimana? Dengan adab-adabnya, dengan sopan-sopannya, dengan tertib-tertibnya. Kita tidak boleh menyakiti mayat. Tak boleh. Mayat yang pergi itu utama ibu dan ayah, adik, abang dan kakak, mertua atau siapa saja. Kita hormati mereka. Kita tumpahkan kasih sayang terakhir kepada mereka. Kita lihat wajah mereka. Kita doakan mereka. Kita doakan pemergian mereka, pemergian yang husnul khatimah. Dan kita minta Allah mengelakkan dia daripada su'ul khatimah. Saudara, supaya doanya selama ini yang dibacanya, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Terjawab doa itu, tuan-tuan. Di kampuslah kita, di kampuslah kita, di kampus. Talqin dibacakan. Saya bagi tahu anak saya, kalau mereka kata semuanya sepakat, talqin, mentalqin, tidak pun tidaklah bagi saya. Tapi saya memerlukan doa daripada mereka. Doa anak yang salih, doa anak yang salihah. Saudara, dicacakkanlah 2 pohon, pohon cemara di situ. Disiramlah air. Kita berikan tangisan yang terakhir sebelum meninggalkan kubur. Allah, tuan-tuan. Ayah yang disayang tergambar-gambar pulang ke rumah, tuan-tuan. Isteri pulang ke rumah. Isteri tak ikut sama pergi ke kubur. Pada isteri sudah berada dalam iddah. Dah ada dalam iddah, tuan-tuan. Dia tak boleh. Ya. Sebab itu, saudara, balik rumah tengok, tersidai lagi baju ayah, tersidai lagi serban ayah, tersidai lagi jubah ayah yang dipakai subuh semalam. Teringat kita. Teringat kita duduk 2 hari yang lepas, kita minum dengan ayah. Bersembang-sembang sampai bergurau senda, berjenaka dengan ayah. Tak nampak tanda-tanda ibu atau ayah nak pergi. Tak nampak tanda-tanda. 8 adik-beradik ditanyakan, kau nampak tak ada tanda-tanda? Tak ada, tak ada, tak ada. Pergilah kita. Bersemadilah kita di satu alam. Namanya alam barzakh. Tuan-tuan, saya cerita ni, tuan-tuan dan puan, saya nak kaitkan dengan tajuk pagi ini. Doa yang tidak dimakbul oleh Allah. Doa yang tidak dimakbul. Boleh juga doa yang dimakbul, tapi saya lebih suka doa yang tidak dimakbul. Dan sepanjang-panjang hidup kita, tuan-tuan, dari kita punya lahir, sebelum lahir pun, oh doa.
Sebelum lahir kita berdoa, tuan-tuan dan puan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak yang dilahirkan, tuan-tuan, anak yang dilahirkan insya-Allah anak itu selamat. Anak yang dilahirkan insya-Allah anak yang beriman, anak yang bertakwa, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dan inilah tuan-tuan dan puan yang insya-Allah yang memberikan tuan-tuan dan puan, Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah memberikan kekuatan kepada semua sekali supaya apa yang dilakukan itu insya-Allah untuk kita mendapatkan satu ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, pagi ini kalau kita dapat tengok sikit saja, tuan-tuan dan puan, kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti berdoa? Tuan-tuan, sebagai insan, seluruh daripada rambut sampai ke kaki penuh dengan kekurangan-kekurangan. Tak ada yang perfect. Nobody is perfect. Man can never be a perfect being. Can never be. Pasal tak perfect kita lah. Ruang-ruang yang banyak yang kita memohon. Siapa yang boleh jadikan kita daripada imperfect kepada perfect? Near perfection. Allah Subhanahu Wa Taala. No one can be fully perfect. No one. Saudara-saudara, atas nama kita sebagai insan, sebagai manusia yang tidak pernah perfect, yang tak pernah, tuan-tuan dan puan, seluruhnya tidak pernah ada semua 100% sifat-sifat terbaik ada pada diri saya, Hasan Ali. Tidak. Kalau nak dipersentagekan berapa kebaikan saya, wallahu alam, bimbang-bimbang saya, percentage kebaikan jauh lebih rendah daripada percentage keburukan. Percentage amalan yang baik rendah dibandingkan dengan percentage amalan-amalan yang jahat, amalan-amalannya ada unsur maksiat. Saudara, kenapa persentasenya rendah? Dengan Allah. Pagi ini pun bangun tapi tak sembahyang subuh. Pagi ini bangun, tuan-tuan dan puan, pergi bilik air, mandi, habis mandi, tak berwuduk pun. Macam mana, tuan-tuan? Kita mungkin berwuduk, mungkin salat subuh pagi ini, tapi anak-anak yang ada 6 orang di rumah, semuanya sudah paras melebihi paras baligh. Semuanya sudah remaja, sudah dewasa. Semuanya sudah cukup umur. Semuanya sudah diwajibkan mengamalkan amalan dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Amalan salat wajib kepada mereka. Amalan puasa wajib kepada mereka. Amalan mengkhidmati ibu dan ayah wajib kepada mereka. Amalan menghormati orang tua-tua dalam keluarga mereka wajib kepada mereka. Amalan menyara ibu dan ayah, menyara isteri dan anak-anak ibu dan ayah wajib kepada mereka. Amalan membelai ibu dan ayah dengan penuh kasih sayang yang tidak melukakan hati ibu dan ayah. Sebutir air mata yang keluar daripada mata ibu dan ayah kerana perbuatan anak-anak, tertutup pintu syurga untuk mereka, tertutup pintu syurga untuk mereka. Sebab itu, para penonton yang saya muliakan sekaliannya, doa kita, doa, Masya Allah, doa kita. Saudara-saudara, atas doa inilah Allah minta kita, tuan-tuan. Ayat yang dibaca tadi, Allah minta kita. Allah gesa kita. Allah menggesa kita supaya meminta kepada Allah. Orang yang tidak diminta itu dianggap sombong, dianggap bongkak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah benci kepada manusia yang sedemikian. Allah tak melihat, tak memandang manusia yang sebegitu. Mari kita tengok hari-hari dalam hidup kita, tuan-tuan. Mari kita tengok hari-hari dalam hidup kita. Apa dia yang kita nak tengok hari-hari dalam hidup kita?
sembahyang, berapa orang yang berdoa? Saya nak tanya tuan-tuan, tanya anak kita, tanya semua sekali para penonton. Alhamdulillah tuan-tuan, yang kita buat 2-3 hari yang lepas, reach, bukan view ya, reach. Tuan-tuan, hampir 200,000, hampir 200,000 reach. Saudara, kekalkanlah, tambahkanlah. Biar lebih ramai yang menonton, lebih ramai yang menonton. Like and share, like and share, like and share, like and share. Tag kawan-kawan kita, tag kawan-kawan kita. Gunakan WhatsApp, gunakan Facebook, gunakan Twitter, gunakan Instagram. Gunakan. Sebarkan tuan-tuan, sebarkan ini, sebarkan ilmu ini. Tuan-tuan yang sedang memandu, isteri yang ada di sebelah, tuan-tuan, mari kita sama-sama online, sama-sama kita tune in, tuan-tuan, tune in, tune in, tune in. Kalau suami kita tak dapat memandang pun, mendengar, tuan-tuan, volumenya ada, soundnya ada, tuan-tuan. Volume besarkan, tuan-tuan. Isteri boleh tengok sekali audio dan video, tapi suami yang sedang memandu cukuplah mendengarkan audionya, mendengarkan bunyi suaranya. Saya ingat satu masa dulu, tuan-tuan, ya. Satu hari, tuan-tuan, paling tidaknya 3 radio saya berikan dalam 5 minit, 7 minit, 5 minit, 7 minit. Radio ibu kota, radio sejauh, tuan-tuan, radio Singapura, radio Brunei, tuan-tuan, radio Brunei satu masa dulu. Saya bagikan sikit, tuan-tuan, kapsul-kapsul mengenai keluarga. Kapsul 5 minit, 5 minit, satu pagi 5 minit. Tiap-tiap pagi, tuan-tuan. Radio Perak, Radio Kelantan, Radio Terengganu, Radio Pahang. Radio Pahang mungkin boleh katakan hari-hari Radio Pahang. Radio ibu kota, hari-hari. Dan semuanya saya terjemahkan dalam buku. Saya minta tuan-tuan, saya pun dah tak ada kopi itu. Antaranya misalnya 40 kesilapan mendidik anak. Buku yang saya tulis dekat 25 tahun yang lalu, buku tu namanya masih lagi green. Buku tu evergreen, tuan-tuan. Namanya 40 kesilapan mendidik anak. Siapa yang ada menyimpan buku itu, hubungi saya, tuan-tuan. Saya nak pinjam sekejap buku yang saya tulis. Sebab dalam simpanan kita berubah daripada satu pejabat ke satu pejabat, ada perubahan-perubahan, ada perpindahan-perpindahan itu, entah macam mana kotak-kotak buku itu tidak ada dalam simpanan kita. Sayang, tuan-tuan. Saya dah tulis dengan sekarang ni 43 buku, tuan-tuan. 43 buku saya dah tulis. Yang ada di rangkaian tu, 3 serangkai tu, ialah buku yang ke-41, buku yang ke-42, buku yang ke-43. Tajuk mengenai doa pagi ni, tuan-tuan dan puan, doa pagi ni, tajuk dia, besok akan continue lagi doa, lusa kita akan continue mengenai doa. Tuan-tuan, ada dalam ketiga-tiga buku itu, mesti ada cerita mengenai doa. Kenapa, tuan-tuan, buku yang pertama, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Doa anak-anak, doa kepada mak, doa kepada ayah, doa waktu sakit, doa waktu nazak, doa waktu dikebumikan, waktu setelah dikebumikan, doa waktu kita tinggalkan kubur, doa waktu ayah sudah berada di alam barzah, baru seketikanya. Semuanya ada dalam buku itu, tuan-tuan. Kenapa berdoa? Ada dalam buku itu. Reason berdoa ada dalam buku itu. Rasional berdoa ada dalam buku itu. Cara berdoa ada dalam buku itu. Doa yang diterima ada dalam buku itu. Doa yang ditolak ada dalam buku itu. Doa yang makbul ada dalam buku itu. Doa yang tidak makbul ada dalam buku itu. Buku yang pertama, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Buku yang kedua, husnul khatimah, impian setiap Muslim. Buku yang ketiga, isteriku, ketua bidadari syurga. Tuan-tuan, buku ke-41, buku ke-42, buku ke-43. Dapatkan buku ini. Siapa yang ada perpustakaan, simpan. Perpustakaan masjid, perpustakaan surau, perpustakaan awam, perpustakaan kampung, perpustakaan taman, perpustakaan sekolah, perpustakaan college, perpustakaan universiti, perpustakaan kilang, perpustakaan business houses, perpustakaan syarikat, perpustakaan jabatan-jabatan kerajaan, swasta. Dapatkan buku ini, tuan-tuan. Letak di perpustakaan untuk membolehkan kita warga kerja kita ada kesempatan untuk meminjam buku ini. Tapi yang eloknya, milikilah buku ini. RM65 untuk 3 buku, tuan-tuan. Dan hasil daripada buku ini bukan pergi kepada saya. Sebahagian besarnya pergi kepada, didermakan, diinfakkan kepada
projek kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan tengok tu. Tuan-tuan ya, di skrin sekarang ni tuan-tuan tengok, tuan-tuan appeal kita. Dermalah, infaklah, sumbanglah kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Habis kat situ. Saya nak kaitkan dengan doa tadi tuan-tuan. Buku-buku itu penuh dengan doa. Tuan-tuan nampak yang saya nak sebutkan, daripada kita bersiaran 133 hari ini, secara tuan-tuan sedar atau tidak sedar, malam tadi tuan-tuan, apa tajuk kita cerita? Malam tadi tuan-tuan, first class lah tuan-tuan ni. Siapa malam tadi? Profesor Dr. Fauzi Deraman. Seorang lagi, seorang Imam Muda Nasir. Apa kita cerita? Remaja hari ini cerminan umat hari esok. Remaja hari ini cerminan umat masa besok. Allah seronoknya saya mendengar tuan-tuan, dua-dua ahli panel. Satu yang berumur, satu yang masih remaja, masih muda lagi. Seronok tuan-tuan, seronok. Saya harap tuan-tuan dapat mendengarnya. Dan kita menyebutkan tuan-tuan tentang doa. Kita menyebutkan tentang Al-Quran, kita menyebutkan tentang hadis, kita menyebutkan tentang wajib kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, menegakkan agama dalam rumah kita. Itulah caranya kita keluar daripada masalah besar yang sedang dihadapi sekarang ini. Masalah apa? Masalah remaja-remaja yang tidak nampak mereka sayangkan Allah, mereka sayangkan Rasul, mereka sayangkan masjid, mereka sayangkan surau, mereka sayangkan majlis ilmu, mereka sayangkan kitab, mereka sayangkan seluruhnya. Sayang imam, sayang Bilal, sayang ustaz-ustaz. Tak nampak tuan-tuan di kalangan remaja, tak nampak. Minta maaf, tak nampak tuan-tuan. Jadi saudara, sebab itu tuan-tuan, kita diminta doa. Salah satu doa tuan-tuan, doa anak agar anak beriman dan bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami. Isteri-isteri kami dan keturunan kami. Siapa di keturunan? Anak. Selepas itu, cucu. Selepas itu, cicit. Selepas itu, piut. Selepas itu, piut. Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Saya pun tak tahu apa lagi sebutannya. Apa kita doa kita? Selamatkanlah mereka daripada api neraka. Jangan mereka dicecah oleh api neraka. Jadikan mereka ahlul jannah, ahli syurga. Jadikan anak-anak ini seluruhnya qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, yang menyejukkan hati, yang menyejukkan mata. Qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Isteri yang menyejukkan mata, suami yang menyejukkan mata, anak-anak yang menyejukkan mata, isteri, cucu, cicit yang menyejukkan mata. Apa arti menyejukkan mata? Anak-anak yang tuan-tuan mempunyai kekuatan untuk menegakkan akidah, hidup berakidah. Nombor 2, hidup beriman, bersyariat, ada hukum hakam. Mereka jaga hukum hakam Allah. Nombor 3, hidup beradab, bersopan, berakhlak. Inilah tuan-tuan, doa kita. Doa kita tuan-tuan. Anak yang beriman. Bila sebut beriman, 3 cabang kaki iman. Apa dia? Akidah, syariah, akhlak, iman. Apalagi syarat iman yang disebut oleh Profesor Dr. Fauzi malam tadi itu. Ilmu. Ilmu ada berapa cabang? Ilmu akli, ilmu naqli. Ilmu akli, ilmu hidup di dunia. Ilmu geografi, ilmu chemistry, ilmu mathematics, ilmu engineering, ilmu pertanian, ilmu angkasa raya, ilmu angkasa lepas, ilmu perniagaan, ilmu marketing. Itu ilmu akli. Satu lagi ilmu naqli. Apa ilmu naqli? Tauhid, fiqh, akhlak, tasawuf, tajwid, fardu ain, fardu kifayah. Itulah ilmu naqli. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dalam konteks ilmu ini terbuka di hati anak, terbuka di hati isteri, terbuka di hati suami. Apa terbukanya? Menjadilah kita, tak kira umur berapa pun. Saya 72 ni, tak kiralah umur berapa pun.
Jadilah penuntut-penuntut ilmu. Jadilah orang-orang yang mencari ilmu. Jadilah orang yang memburu-memburu ilmu. Jadilah orang yang melangkah ke majlis ilmu. Jadilah orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jadikanlah orang yang memberikan seluruh perhatian kepada majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Konsentrate 100% untuk mendengar majlis ilmu. Masuk dalam kepala, turun dalam hati. Ada kekuatan untuk kita melaksanakan ilmu yang kita belajar. Akhirnya, kita menjadi insan yang disayang, dicinta, dikasih. Dalam sayang, kasih, cinta itu bila kita mengangkat tangan berdoa, Allah akan makbulkan doa kita. Para penonton yang dihormati sekalian ya. Tuan-tuan ya, yang saya muliakan sekalian ya. Satu lagi tuan-tuan ya, ini doa yang agak panjang sikit. Tuan-tuan ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah. Tuan-tuan, apa dia kata? Ya Rabb, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Mensyukuri nikmat, tuan-tuan. Doa kepada Allah, minta supaya ada dalam kalbu, dalam hati kita syukur kepada nikmat. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat beristeri, nikmat menenang anak, nikmat kita bersenda gurau bersama cucu. Nikmat berpergian, nikmat makan bersama, nikmat makan luar bersama. Nikmat kita melancong bersama, berada di tepi pantai bersama, makan dengan hembusan bayu angin laut, dengan ombak tuan-tuan, aman ombak, tuan-tuan, pukul memukul, dengan pantai yang bersih, putih, daripada Kuantan, daripada Johor sampai ke Kota Baru, tuan-tuan. Nikmat, tuan-tuan, nikmat. Nikmat tengok muka isteri, nikmat muka tengok suami. Kalau saudara tengok muka isteri, tak nampak satu kenikmatan di wajahnya, di hatinya. Tak tahulah tuan-tuan macam mana kita kahwin. Nikmat tuan-tuan. Kita bukan tidak zahirkan nikmat itu, tapi mungkin berdetik di hati kita. Tengok muka isteri, rasa sayang. Mereka mesti rasa kasih. Tengok muka isteri, terasa pengorbanannya. Tengok muka isteri, terasa titik peluhnya dan keringatnya untuk mengkhidmati kita sebagai suami. Allah, isteriku. Itu dia. Mungkin ada di antara kita, you are not that manifestative. You are a person called a latent person. Kita tidak menzahirkan, tapi dalam hati kita. Sejuk bila melihat wajah isteri, wajah suami, wajah anak, wajah cucu. Wajah teman-teman, rakan-rakan seperjuangan kita. Inilah tabiat orang Muslim. Apa dia kata? Ya Rabb, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Kau redai. Supaya aku dapat membuat amal yang saleh yang Kau redai. Semuanya atas kehendak Allah. Saudara boleh melakukan amal saleh atas kehendak Allah. Saudara tuan-tuan terpaku tidak mampu nak melakukan amal saleh, Allah yang menggerakkannya. Seluruhnya Allah. Seluruhnya Allah. Apapun Allah. Beri yang makan, bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan. Bukan ubat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Bukan air mata yang berguguran kerana mengikut tengok satu peristiwa, tuan-tuan. Sama ada sakit, sama ada meninggal, ahli keluarga kita, ayah meninggal, mak meninggal. Air mata berlenang-lenang, tuan-tuan. Allah yang mencucurkan rahmat dan rahimnya kepada kita. Memikirkan rasa kasih sayang cinta kepada ibu ayah, suami isteri yang pergi itu, tuan-tuan dan puan. Akhirnya digugurkan dua butir air mata kita. Kehendak Allah, perintah Allah. Saudara-saudara. Tapi tuan-tuan dan puan ya, saya nak habiskan ni. Dan kepada ibu bapa supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau redai. Berilah kebaikanku kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya, dengan memberikan sesungguhnya aku ini adalah orang-orang Muslim. Tuan-tuan ni, sesungguhnya aku ni orang yang menyembah Engkau, taat kepada Engkau, taat pada perintah Engkau.
Aku manusia yang selalu menemukan kesejahteraan. Wa inni minal muslimin. Masya Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian. Doa, tuan-tuan. Doa. Saya nak sebut, tuan-tuan, apa isunya tentang doa ni? Mari kita tengok. Yang pertama, diri kita lah, diri kita. Isu yang pertama, kita tak faham doa. Sebab itu kita tak berikan penghargaan kepada doa. Mungkin kita salat, tapi tak berdoa pun. Mungkin kita salat mengikut imam. Habis saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lipat sujadah. Pasal COVID ni kita buat sejadah pergi masjid. Terus kita meninggalkan imam yang sedang wirid. Dalam seketika, dalam 3-4 minit lagi, angkat tangan, makmum pun angkat tangan, mendoakan diri kita, mendoakan umat sejagatnya, supaya kita terhindar daripada virus COVID-19 ini. Tak ada, tuan-tuan. Ada yang tunggu, ada yang meninggalkan. Yang meninggalkan waktu itu doa. Wa qala rabbu'uni astajib lakum. Minta doa, minta. Nescaya aku akan perkenankan. Aku akan makbulkan. Aku akan mustajabkan doa kamu. Minta. Kita minta. Saya nak tanya, a point blank question. Berapa doa yang kita hafaz? Berapa doa? Doa yang ma'thur, ma'thurat. Doa yang ada dalam Quran kebanyakannya. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu dikumpulkan oleh Hasanul Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir, dikumpulkannya dan menjadi wirid kepada kita. Namanya, tuan-tuan, Al-Ma'thurat. Jadi kita dapatkanlah buku maksurat, buku kecil tu. Ada maksurat sughra, ada maksurat kubra. Doa. Dalamnya, tuan-tuan, rangkaian doa-doa yang disusun oleh, tuan-tuan, almarhum Hasanul Banna. Allah, tuan-tuan. Nah, itu satu. Nombor 2. Tahu tak kita, tuan-tuan, ya, apa dia falsafah doa ni? Apa dia falsafah? What is the whole philosophy of doa? The rationale behind it. Why must we be seeking the help of God? Why? Nah, itu nak kena jawablah, tuan-tuan. Kena tahu. Dan bila kita sudah tahu mengapa, caranya pula. Nanti, tuan-tuan, dalam program berikutnya, cara kita berdoa. Macam mana cara kita berdoa? Bukan boleh begitu-gitu, sambil-sambil jalan begitu, sambil-sambil minum begitu, sambil gelak ketawa berdoa. No. Dia ada dia punya akhlak-akhlak. Ada dia punya, tuan-tuan, ada dia punya adab-adab. Ada dia punya, tuan-tuan, kesopanan-kesopanannya. Tata susila akhlak. Tak boleh sembarangan. Sebab kita minta kepada Allah. In actual fact, you do the talking to God. You are addressing God. You address God. Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkanlah bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, takkanlah Allah, tuan-tuan, Allah. Bahasa yang paling cantik, bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling agung. Rangkaian perkataan-perkataan disusun oleh ulama sedemikian rupa, tuan-tuan. Cuba tengok, tuan-tuan, doa. Rangkaian-rangkaian kata-katanya, pilihan kata-katanya, susunannya, tingkat-tingkat susunannya, tuan-tuan, macam mana. Dan Allah kepada Rasulnya, permulaan doa macam mana, hujung doa macam mana, pertengahan doa macam mana. Bukan boleh sembarangan sembrono je, tak boleh. Sebab itu, okey, itu cara berdoa. Dan kita kena tengok, tuan-tuan, tempat-tempat nak berdoa. Nanti dalam pertemuan yang akan datang ni, saya akan ceritakan tempat-tempat di mana kita nak berdoa. Boleh ke dalam tandas kita berdoa? Boleh ke dalam bilik air kita berdoa? Boleh ke waktu berhadas kita berdoa? Hadas besar kita berdoa? Boleh ke kita berdoa, kita bertawassul, kita berdoa? Banyak, tuan-tuan dan puan, cerita-cerita yang perlu diketahui mengenai doa ini. Dan lepas tu kita ulas berapa banyak ayat Quran cerita tentang doa, berapa banyak hadis cerita tentang doa. Allah, tuan-tuan.
Ini soalan-soalannya. Setiap satu yang saya sebut tadi, tuan-tuan, ada tak dalam kepala kita? Kalau tak ada, kena cari sekarang ni. Doa ini, tuan-tuan, hati kepada ibadat. Doa, hati kepada ibadat. Doa, hati kepada ibadah. Saudara yang saya muliakan sekalian, ya. Sebab itu, tuan-tuan, ya, kita tak masuk lagi ni. Hari ni baru conceptually. On conceptual level, kita cerita tentang doa itu. Okey, apa lagi isu? Isunya, tuan-tuan, kita angkat tangan pun kita tak tahu, tuan-tuan. Ya. Kita angkat tangan something like a mechanical. Yeah, people raise their hand, we raise their hands. Yeah. Whatever being uttered, do we know, do we understand? Do we care to understand? Do we take steps, making effort to understand what is being read out? Inilah, tuan-tuan, ya. Saya haraplah selepas ini, tuan-tuan, kita minta, kita berdoa ni. Hayati doa, bukan susah sangat, tuan-tuan. Kalau kita tanyakan, saya lagi kita nak tanyakan, berapa baris doa yang kita hafaz? Memang dikatakan doa bahasa Melayu boleh, tetapi afdal doa yang mengikut dalam Al-Quran, dalam hadis, doa terutamanya yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dibaca Nabi Muhammad, dibaca oleh para sahabat dan tabi'in. Yang dibaca oleh Abu Bakar, yang dibaca oleh Umar, yang dibaca oleh Osman, yang dibaca oleh Ali, rangkaian para sahabat, Zaid bin Thabit, Zubair bin Awam. Jadi inilah, tuan-tuan, ya. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan, ya, apa fungsi doa dalam kehidupan kita? Nak minta umur panjang, Allahumma tawil a'marana, wahai Tuhan, panjangkan umurku, panjangkan umur kami, panjangkan umur kami. Boleh minta. Memanjangkan umur untuk beribadah, memanjangkan umur untuk menyembah Engkau, wahai Allah. Memanjangkan umur untuk ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayari hidup ini. Memanjangkan umur untuk mengkhidmati suami dan isteri dan perkhidmatan yang terbaik, dan memanjangkan umur mengkhidmati ayah bunda yang telah tua itu. Akulah orang yang berada di barisan hadapan untuk mengkhidmati ibu dan ayah dengan khidmat yang terbaik yang akan kuberikan mereka atas dasar cinta kasih sayang aku kepada mereka. Doa. Dan doakan ibu dan ayah yang telah meninggal. Semuanya tidak mengikuti jenazah. Semuanya. Keretanya tak mengikuti jenazah, rumahnya tak mengikuti jenazah, titlenya tidak mengikuti jenazah. Duit simpanan banknya tidak mengikuti jenazah. Tentang dividen tahunannya tidak mengikuti jenazah. Profit syarikatnya tidak mengikuti jenazah. Saudara-saudara, yang mengikuti jenazah, pertama, tuan-tuan, yang mengikuti jenazah ialah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu, doa, kita ada ilmu. Doa, tuan-tuan, supaya ada kekuatan pergi majlis ilmu. Doa untuk duduk dalam majlis ilmu. Doa untuk mengasihi orang yang memberi ilmu. Doa supaya kita selesa duduk dalam majlis ilmu. Doa duduk di barisan yang paling hampir dengan pemberi ilmu. Doa supaya kita, tuan-tuan, hati kita ikhlas, jujur duduk dalam majlis ilmu. Doa, tuan-tuan, supaya tidak mengantuk dalam majlis ilmu. Doa supaya hati kita tertambat kepada majlis ilmu. Doa, minta doa. Saudara, inilah yang kita nak minta. Sebab itu, saudara, itu doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, insya-Allah. Tajuk ni, tuan-tuan, doa yang tidak dimakbulkan, kita ubah doa yang dimakbulkan. Balik tadi, kita tak hafal sebaris pun doa. Kita tak ada patience, we don't have patience, kesabaran bila doa dibacakan untuk bersama-sama duduk dengan khusyuk, dengan khudu', dengan tawaduk mengaminkan doa. Amin. Allahumma ahyina bil iman, amin, wa amitna bil iman, amin, wahsyurna bil iman, amin, wa adkhilna al jannata ma'al iman, amin, birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Tuan, mulalah hati kita bertaub dengan doa, bertaub dengan keaminan, mengamin benar wahai Tuan Imam, benar wahai Tuan Imam.
Ya, tuan-tuan, untuk pagi ini insya-Allah tuan-tuan saya mengakhirkan pagi ini. Besok lusa saya rasa doa ni ada 3 siri atau 4 siri tuan-tuan. Penting sangat. Ibadat yang mudah dan ganjarannya begitu hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Ada doa-doa kita yang dibacakan secara konsisten istiqamah, dia boleh tuan-tuan menghapuskan dosa sebanyak dosa buih di lautan. Sebanyak mana buih di lautan dengan doa yang kita minta diizinkan oleh Allah, dimakbulkan. Dosa sebanyak buih di lautan itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dia punya jalannya ialah doa. Antara caranya ialah doa. Antara vehicles-nya ialah doa. Antara perantaraannya ialah doa. Tuan-tuan, antara appliance-nya adalah doa. Antara instrumennya adalah doa. Allah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah pagi ni tuan-tuan dan puan ya. Pertama sekali, Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dermalah tuan-tuan. Kita nak membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Non-profit making, betul-betul kerana Allah. Tuan-tuan, dananya secara 5 cara. 6. Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fisabilillah. 7 cara. Doalah tuan-tuan, doalah supaya dapat kita dirikan pada tahun depan ni. Tuan-tuan, kita nak kutip 12 juta. Kalau kita dapat kutip 4 juta, 1/3 daripada itu, bangunan tu yang pertamanya bangunan masjid yang boleh memuatkan 1,000 orang. Masjid 1,000 orang. Tuan-tuan, hubungi kita. Kita akan bagi gambar-gambarnya, kita akan bagi ceritanya. Dia ada soal jawab tuan-tuan. Dia ada soal jawab. Tak salah saya, 26 soal jawab. 26 soal jawab. Soalan jawapan mengenai Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saudara, dapatkan tuan-tuan, dapatkan. Hubungi tuan-tuan. Hubungi pegawai saya Puan Soraya 0136283985. Tu di skrin tuan-tuan, di smartphone itu sebelah kanan bawah, hujung di bawah sebelah kanan. Dan nombor yang kedua tu nombor saya 0192130147. Tanya apa saja sebelum tuan-tuan menderma, sebelum tuan-tuan menginfak, sebelum tuan-tuan berwakaf, sebelum tuan-tuan bagi kata orang infak, bagi sedekah, sebelum tuan-tuan bagi amal jariah, tuan-tuan call kita, apa dia ni. Kalau tuan-tuan yakin dengan apa yang saya sebutkan, terus sajalah tuan-tuan Nombor akaunnya pun ada tu, Maybank 5642-7652-7165. Terus masuk dalam akaun, bagi kepada kita, tulis alamat, tulis nama dan alamat, kita bagi tuan-tuan, kita bagi insya-Allah resit. Untuk yang nak beli buku ni, buku 3 serangkai ni tuan. Buku 3 serangkai. Saya nak sebut buku 3 serangkai ni. Tuan-tuan, ini buku yang pertama daripada 3 serangkai. Ni. Ini buku yang ke-41. Ini buku yang ke-41 yang saya tulis. Buku yang ke-41. Saya tak jemu-jemu mengangkat tuan-tuan. Dah 133 kali saya angkat buku ni. Ni dalam program ni. Biarlah tuan-tuan nak kata apa pun. Tapi Allah gembira dengan apa yang saya buat. Saya yakin Allah gembira. Manusia mencemooh saya. Mungkin tuan-tuan cemooh. Sikit buku tu, sikit buku dia. Macam dia seorang yang tulis buku. Tidak tuan-tuan. Tapi Allah gembira. Sebab hasil daripada buku ini, kita dirikan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya tulis buku ni, saya urus buku ni, saya cetak buku ni, tapi sebagian besar daripadanya didermakan kepada Anjung Husnul Khatimah. Buku yang kedua. Buku yang kedua tuan-tuan ni dia. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Dapatkan buku ini tuan-tuan. Inilah satu-satunya buku, banyak buku yang lain yang menceritakan persediaan kita secara detail untuk mati bertemu dengan Allah dan mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, ini yang popular sekali tuan-tuan yang baru berumur 2,5 bulan buku ni. 2,5 bulan. Ni 2,5 bulan. Isteriku ketua bidadari syurga. Isteriku ketua bidadari syurga. Ya Allah. Tuan-tuan dan perempuan seluruhnya, tuan-tuan, puan-puan boleh menjadi bukan ahli syurga, bukan setakat ahli syurga saja. Bukan bidadari, bukan setakat bidadari saja. You are the leader of all bidadari di syurga. Puan-puan adalah ketua bidadari syurga. Ni. Okey. Tiga-tiga buku ni tuan-tuan,
Tiga-tiga buku ni, ni kita boleh seminarkan. Tiga-tiga buku ni, tuan-tuan dan tuan, kita boleh seminarkan. Saya datang ke tempat tuan-tuan, di Singapura ke, di Brunei ke, di Johor Bahru ke, Kota Baru ke, di Ipoh ke, di mana-mana pun. Pekan besar, pekan kecil, di kampung pun. Tuan-tuan, kalau masjid nak anjurkan, kalau sekolah nak anjurkan, kalau persatuan nak anjurkan, kalau PIBG nak anjurkan, sila tuan-tuan. Program namanya, tuan-tuan, Bengkel Setengah Hari. Bengkel Setengah Hari. Membincangkan salah satu buku ini. Pilihlah buku yang mana pun. Bengkel Setengah Hari, bengkel itu dimulakan dengan sembahyang berjamaah, sembahyang duha dan sembahyang hajat. Ada ustaz yang mengingi saya akan mengimamkan, kalau tidak, saya yang akan mengimamkan salat duha dan salat hajat dengan munajat. Munajat tuan-tuan, kita mengadu kepada Allah. Menitiskan sebutir dua air mata. Bila kita dah rasa sejuk, baru kita mulakan seminar pukul 9 sampai pukul 1 sampai pukul 12.45 ataupun pukul 1 tengah hari. Setengah hari seminar. Boleh buat di Singapura, boleh buat di Brunei, boleh buat di selatan Thailand, boleh buat di Indonesia, boleh buat di Malaysia, di mana-mana pun. Kami ada kru yang boleh datang untuk mengendalikan program ini. Nah, tuan-tuan, ni 3 buku ni insya-Allah. Satu lagi tuan-tuan dan puan, 3 buku ni tuan-tuan simpanlah di rumah, perpustakaan di rumah. Perpustakaan community, perpustakaan di taman-taman kita, perpustakaan di surau, di masjid dan sebagainya, perpustakaan di rumah-rumah ibadah, perpustakaan tuan-tuan di syarikat-syarikat, di jabatan-jabatan, di mana-mana pun. Dapatkan ketiga-tiga buku ini tuan-tuan. Dapatkan ketiga-tiga buku ini menjadi salah satu collection kepada perpustakaan kita insya-Allah tuan-tuan. Okey, yang berikutnya tuan-tuan dan puan ialah tentang nursery tuan-tuan. Kita ada nursery namanya First Move Childcare Center. First Move Childcare Center atau FMCC. FMCC, First Move Childcare Center. Tuan-tuan, sekarang ni ada 8, 2 di Bangi, 1 di Kajang dan tuan-tuan 5 di Kuala Lumpur. Apa dia? Anak-anak daripada umur 2 bulan. Kita asuh, kita didik. Didik, asuh. Daripada pukul 7 petang sampai 6 malam. Daripada 7 pagi sampai 6 petang. 7 pagi sampai 6 petang. Serah kepada kita. Kita didik dia. Macam mana kita didik? Tuan-tuan, modern, professional, holistic, global, Islamic. Modern, professional, holistic, global, Islamic. Kita hendak anak-anak kita daripada kecil-kecil lagi. Pemikirannya, pemikiran global, manusia global. Pada masa yang sama, asasnya Islam, asasnya iman, asasnya takwa, asasnya ihsan. Inilah titik-titik yang nak ditanamkan di hati bayi, anak-anak toddlers itu. Bibit-bibit iman, bibit-bibit takwa. Jadilah manusia profesional yang beriman. Jadilah doktor-doktor yang beriman. Jadilah accountant-accountant yang beriman. Jadilah politician yang beriman. Jadilah corporate figures yang beriman. Jadilah nelayan petani yang beriman. Itu dia. Itu yang kita nak buat, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan bolehlah hubungi kami, anak daripada 2 bulan hingga kepada 4 tahun. Beroperasi daripada pukul 7 pagi hingga pukul 6 petang. Hubungi kami untuk tahu details mengenai First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dengan tenaga-tenaga bantunya yang mempunyai kelulusan-kelulusan khusus di bidang tuan-tuan early childhood education, early childhood. Dan ada tuan-tuan seorang ada master's degree khusus dalam early childhood daripada universiti di Melbourne di Australia. Dialah yang merangkakan program-program ini untuk kita dapat nikmati bersama-sama tuan-tuan. Jadi inilah program yang saya rasa mantap dari segi ilmunya mantap, pelaksanaannya mantap, organisasinya mantap, yang namanya First Move Childcare Center. Jadi tuan-tuan, okey, malam ni macam biasa tuan-tuan, insya-Allah kita ada program terus-menerus pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan, pukul 9 suku malam ni. 9 suku malam ni tuan-tuan dan puan kita bersama dengan tuan-tuan dan perempuan yang hormati sekalian dalam program yang biasa tuan-tuan, program kita. Program yang biasa, insya-Allah tuan-tuan akan dapati program ini tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan tuan-tuan bersama dengan kita, tuan-tuan yang dah bersama kita sejak dulu lagi tuan-tuan. Sudah bersama dengan kita, insya-Allah kita akan memaparkan, mempamerkan
beberapa lagi personaliti tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang akan dapat mengupas beberapa tajuk tuan-tuan, beberapa tajuk yang akan dikupas oleh mereka, dan kupasan-kupasan mereka seperti malam tadi tuan-tuan. Seperti malam tadi adalah kupasan-kupasan yang sangat berharga untuk kita tuan-tuan dan puan. Sebab itu insya-Allah untuk besok, untuk malam ini tuan-tuan, insya-Allah kita ada Ustaz Aqib. Ustaz Aqib, tuan-tuan, imam Masjid Wilayah dan merupakan salah seorang anggota Aman Palestin. Dan tuan-tuan, insya-Allah kita ada lagi seorang nanti tuan-tuan yang akan berbincang mengenai perjuangan yang belum selesai. Perjuangan yang belum selesai. Perjuangan nak masuk syurga yang belum selesai. Perjuangan untuk memohon ampun yang belum selesai. Perjuangan yang mendapatkan kasih Allah belum selesai. Perjuangan yang nak membawa isteri dan anak-anak ke jalan Allah yang belum selesai. Perjuangan nak membawa umat ke jalan Allah yang belum selesai. Malam ini kita nak cerita bersama Al-Fadhil Ustaz Aqib Abdullah dan seorang lagi teman yang akan mengiringi dia nanti tuan-tuan untuk membincangkan tajuk ini, insya-Allah. Jadi saya harap dapat berjumpa dengan tuan-tuan pada malam ini pukul 9 suku, dan besok pagi macam biasa tuan-tuan, besok pagi hari Rabu, besok pagi 29 hari bulan ya tuan-tuan, bersamaan dengan hari yang 134 besok pagi jam 7 pagi kita berjumpa lagi dalam titisan embun pagi. Terima kasih yang tak terhingga ni kepada tuan-tuan, terima kasihnya kepada puan-puan seluruhnya kerana telah memberikan sokongan dan dukungan yang sangat padu untuk kita meneruskan program kita ini. Sekali lagi terima kasih. Salam saya kepada suami, kepada isteri, kepada anak, kepada adik, abang, kakak, kepada mertua, ibu dan ayah seluruhnya. Salam kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.